Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. كنت في بداية الأمر عندما اتصل بمكتبي المنظم المؤتمر ففكرت أن أقدم موضوعي باللغة العربية، هذا يليق لكوني مؤتمر عالميا. وبحثت عن وأمامي بعض العناوين العلمية، فوجدت أن العنوان أو موضوع يتعلق بالسند أو إجازة العلم التي بحثوا عن الكلام عنه دار في مجتمعنا متأخرا، فظننت أنه مناسب. ثم نظرت إلى الموضوع فوجدت إن أقدمه باللغة العربية فلعل لا يفهمه كثير من الناس من يحتاج إلى معرفة هذا الباب. فأظن من المناسب أو من الأفضل أن أقدم بلغة الماليزية مع الترجمة نظرا لبعض الإخوة من الدول العربية الذين لا يتكلمون باللغة الماليزية. Initially I was thinking to present my paper or my talk in Arabic because this is an international seminar. But then I found because I got few topics very important to be presented in this mu'tamar, so I pick up one of them. So I think the topic related to Isnad is very important. But if I present in Arabic, it might not reach some of people in this country who need to understand or this topic to be understood by them. So I think by your permission أن أتكلم باللغة الماليزية قليلا وأترجمه إلى اللغة العربية. Tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini dengan semua ucapan kepada Timbalan Menteri dan kepada semua yang hadir tetamu terhormat. Tajuk yang saya akan cakap dalam masa yang ringkas ini adalah berhubung dengan sanad hadis. Walaupun tajuk ini selalu orang cakap, tapi saya nak sentuh tajuk ini kerana kebelakangan ini ramai orang mula membuat dakwaan-dakwaan yang dahulu ada, kemudian hilang, kemudian ada balik. Bahawasanya ilmu-ilmu yang dipelajari oleh kita hari ini tidak sah selagi tidak ada sanad yang menyambungkan daripada diri orang yang bercakap itu kepada ashabu al-kutub ataupun kepada ashabus sunan, yang mana mereka ini seperti Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim, semuanya mereka ini tidak sah, ataupun hatta amalan-amalan ini tidak sah melainkan hendaklah melalui sanad. Dengan itu maka kita akan memperkatakan tentang apa itu sanad, yang merupakan tajuk yang penting yang disebut oleh para ulama sejak dahulu, al-isnad atau minad-din. Sanad itu mengisnadkan, nasabkan perkataan itu, raf'ul matan ila qailihi, itu merupakan minad-din, daripada agama. Pertama kita kena tahu apa yang dikatakan dengan sanad. Ni Al-Fadil Datuk Marzuq ni, Ahmad Marzuq ni merupakan pelajar hadis juga ni. So dia tahu. Sahibul Ma'ali wa aidan min tullabil hadis. Kana مع الشيخ الفاضل دكتور راضي في USM مشرفه. Betul. Sebab itu maka sanad adalah merupakan al-ikhbar an tariq al-matan. Sanad adalah khabar mengenai matan. Kerana nak sampai ke matan adalah teks. Nak sampai ke teks itu tidak boleh
melainkan mestilah melalui jalan para perawi. Maka sanad adalah silsilatul ruwah alladzina rawau al-matan. Sanad adalah merupakan silsilah rangkaian para perawi yang meriwayatkan matan. Sehingga matan itu mungkin hadis Nabi, mungkin matan itu qaulus sahabi, mungkin qaulut tabi'in, tak semestinya hadis. Tapi antara matan hadis pada hari Nabi bersabda sehingga ia dapat dikumpulkan, mesti mempunyai rangkaian perawi. Al-Bukhari mengambil daripada siapa, kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa, daripada siapa sehinggalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa sanad itu perlu? Untuk tahu tentang sanad itu perlu, kita kena lihat apa yang disebut oleh Muhammad ibn Sirin. Kata Muhammad bin Sirin, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dulu orang tak tanya tentang sanad ni. Falamma waqa'atil fitnah, apabila berlakunya fitnah, qalu sammu lana rijalakum, barulah orang kata beritahu siapa rawi kamu. Kenapa? Asalnya tak perlu dengar daripada Nabi. Tabi'in dengar daripada sahabat, buat apa nak tanya? Tapi apabila manusia mula ada fitnah, pembohongan, hawa nafsu, menguatkan mazhab, menguatkan aliran, ada Syiah, ada selain daripadanya, semua orang cari dalil agama untuk support apa yang dia kata. Maka mula perkataan sammu lana rijalakum, bagi tahu kepada kami rijal kamu. Fayunzar ila ahli sunnah, dilihat kepada ahli sunnah. Fayukhadhu hadisuhum, maka diambil hadis mereka. Wa yunzar ila ahli bid'ah, dilihat kepada ahli bid'ah. Fala yukhadhu hadisuhum, tidak diambil hadis mereka. Itu punca sanad. Maka Al-Bukhari, Muslim dan selain daripadanya, mereka mendatangkan, kita baca tu sanad yang tertinggi, an Abi Hurairah. Tapi sebelum Abu Hurairah, semua kitab hadis menyatakan sanad. Kalau dia tak ada sanad, maka dia tidak menunaikan tanggungjawabnya, melainkan dia berlaku ihalah, dia bagi tahu di mana sanad itu sebenarnya, daripada mana hadis itu dia petik. Maka ini asal sanad. Kerana apa? Untuk membolehkan, bukan untuk orang kata syok-syok bagi ada sanad, sebab nak mengkaji latar rawi. Daripada rawi ni siapa, Bukhari ambil daripada siapa, ambil daripada siapa. Kenapa? Kerana melalui sanad, sebelum mengkaji teks, sebelum mengkaji matan, melalui sanad, maka kita akan dapat mengkaji kekuatan satu riwayat. Kerana hadis itu dia ada sanad, ada matan, dan pengkajian kepada sanad itu yang disebut oleh ulama-ulama hadis sebagai mattasal, hadis sahih itu sebagai mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mislihi ila muntaha min ghairi syadhin wala illah. Mattasala sanaduhu, yang bersambung sanadnya, binaqlin adlin dhabitin an mislihi ila muntaha, yang dinukilkan, diambil daripada rawi yang adil dan dhabit sehingga pengakhirannya. Saya sebut very basic untuk orang awam pasal rakaman ni, untuk mereka juga faham. Kaji sanad ni bukan kaji rawi ti siqah tak siqah dah, tapi kaji sudut lain, dua perkara di dalam sanad. Pertama, dikaji tentang sudut jarh wa ta'dil. Rawi itu diterima tak diterima, rawi yang ditolak, rawi yang diterima, penipu, pendusta, pernah menipu hadis ataupun pernah menipu orang lain, lemah, tak ingat, lupa pada akhir hayatnya, terbakar bukunya, atau berbagai-bagai lagi.
Dikaji juga apa yang dinamakan dengan tarikhur ruwah. Latar belakang rawi itu, dia orang mana, dia lahir bila, dia pernah mengembara di mana, dia jumpa siapa, masa bila dia mula lemah ingatan, masa bila buku dia hilang. Ini adalah perkara yang penting kerana ada rawi yang siqah, tetapi hadis tidak menjadi sahih. Kenapa hadis tak menjadi sahih? Kerana siqah saja tidak cukup, ittisalus sanad, kena ada bersambung sanad. Sebab itu kalau kita kata rijaluhu siqat, rawi-rawinya siqat, tidak memadai untuk hadis menjadi sahih. Kerana syarat hadis sahih bukan rijaluhu siqat, tapi juga ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Sekejap lagi saya nak pergi pada sanad moden. Saya nak cerita latar ini, baru kita boleh faham sanad yang moden ni. Sanad moden ni maksud sanad hadari ni lah, sanad yang duk bercakap, yang dia orang duk bercakap ni. Kalau kita dah tahu itu, maka kita akan tahu bahawasanya hadis ni bukan semua yang ada sanad boleh diterima. Sebab itu Nabi SAW sebut yakunu fi akhir zaman dajjalun al-kazzabun, akan berlaku pada akhir zaman dalam hadis Muslim, dajjalun al-kazzabun, dajjal lagi pendusta. Sebab tu ulama-ulama hadis sebut hadza dajjal, ini dajjal. Sebab tu dalam kitab hadis yang banyak sebut dajjal. Dajjal tu bukan dajjal WHO tu, ada pada kata tu. Dajjal ni ialah pendusta, dajjalun al-kazzabun, ilaihi muntahal kadzib, padanya penyudah segala pendustaan. Nabi kata dajjalun al-kazzabun ya'tuna minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, mereka membawa hadis-hadis yang kamu tak pernah dengar, mak bapak kamu tak pernah dengar. Fa iyyakum wa iyyahum, jaga-jaga kamu daripada mereka. Wala yudillunakum wala yaftinunakum, jangan mereka itu jangan sampai mereka itu menyesatkan kamu dan mereka itu memfitnah kamu. Maksudnya ada nama dalam sanad belum tentu bagus. Boleh jadi ada nama dalam sanad dajjal, pendusta. Sebab tu orang jangan kata nama saya dia masuk dalam sanad, nama dia ada dalam sanad. Hatta mereka yang namanya ada di dalam sanad tidak bermakna nama itu sekiranya dia tidak menyokong kekuatan hadis ataupun melemahkan hadis. Pertama tadi, sanad ni dua bahagian. Pertama, jarh wa ta'dil. Kedua, tarikhur ruwah, background kepada rawi. Jarh wa ta'dil, rawi ni diterima, tak diterima, dusta, itu jarh wa ta'dil. Tarikhur ruwah, dia bila, lahir bila, orang mana, mengembara di mana, siapa di mana. Dan apa yang dia kaji tarikh lahir, tarikh mati. Kenapa? Nak tengok dia boleh berjumpa ke tak. Sehingga ulama-ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari minta kena subutul ruqyah, sabit pertemuan. Al-Muslim dan selainnya lebih ringan dalam hal itu. Bila dia hidup, bila dia mati, tarikh dia mati, guru-guru hadis dia, anak murid yang mengambil hadis daripadanya, negeri mana yang dia tinggal, ar-rihlah fi talabil hadis, dia mengembara ke mana. Saya buat contoh untuk faham dalam masa yang ringkas, ada lagi 5 minit. Fahamlah masa yang ringkas ni ialah contoh. Saya buat contoh. Samak bin Harb. Samak bin Harb, dia adalah merupakan rawi Muslim, diterima. Contoh lain tu apa? Okey, Ikrimah maula Ibn Abbas. Al-Bukhari infarad di dalam, hanya Bukhari ada, dalam Muslim tak ada, tak terima dia. Bukan tak terima, maksud tak ada riwayat ada. Kalau ikut dua-dua ni, rawi yang ada di dalam Bukhari dan Muslim, tapi riwayat Samak bin Harb an Ikrimah maula Ibn Abbas an Ibn Abbas tidak sahih.
tidak sampai pada syarat Bukhari Muslim. Sebab dia akan ada masalah lain. Saya buat contoh lain. Dia contoh lebih praktikal, saya ingat. Okey, Husain bin Bashir. Husain bin Bashir rawi thiqah, tak ada syak padanya, ada di dalam Bukhari dan riwayat dan Sahih Bukhari dan Muslim. Az-Zuhri Jabal, tak ada siapa petikai di Zuhri. Tapi riwayat, kalau kita tengok Husain bin Bashir Zuhri, Husain bin Bashir siqah, ambil daripada Zuhri terlalu siqah, okey sanadnya. Tapi dalam ilmu hadis tak. Sebab Husain bin Bashir, riwayat dia daripada Zuhri tidak diterima, kerana dia masuk mengambil hadis lebih kurang 20 hadis Az-Zuhri, kemudian dia keluar, catatan dia itu telah dibawa oleh angin, hilang daripada dia. Dia tak ingat melainkan beberapa riwayat, dan bila orang test dia balik, hanya yang lekat dalam ingatan dia, tidak begitu kuat. Walaupun dari segi kalau kita pergi cari dalam buku hadis, nama ni siqah, nama ni siqah, siqah campur siqah, okey. Dalam hadis kita tak boleh. Sebab dia ada kes yang lain. Sama juga Hammam bin Yahya umpamanya daripada Ibn Jurayj, sama juga. Kes-kes yang seperti ini menunjukkan periwayatan ini bukan saja dikaji latar rawi, dikaji sejarah rawi. Macam mana kita nak kaji sejarah rawi ni? Di situ kena tengok kutubur rijal. Rawi ni nama ribu-ribu rawi. Dr. Radhi, Ustaz Marzuq ni, Datuk, mereka belajar dulu, mereka kena tengok, kena kenali. Kami yang belajar kena kenali kutubur rijal. Macam mana nak cari kutubur rijal ni, dan bagaimana nak mengetahui, nak membaca rumus yang ada di situ, dan nak membaca latar yang ada. Kalau Ibn Hajar punya istilah macam mana, Ibn Hibban punya istilah bagaimana. Ini latar umum. Saya stop di situ. Sekarang ni pelajar-pelajar yang ada hari ni, mereka pula nak jadi sanad. Dia kata sanad daripada saya pun ada sanad. Saya pergi ke India, memang banyak saya ambil sanad. Semua berakhir kepada kepada Waliullah Ad-Dahlawi. Sebahagiannya kepada Abdul Fattah Abu Qudas, kepada Al-Kawsari, sebahagiannya kepada banyak sanad. Kalau pergi pun kan nubuk, tapi tak ada makna. Kerana setiap rawi dikaji, kekuatan ingatan dia, tarikh dia bermusafir, macam mana tulisan dia. Kalau kita pergi masuk dalam senarai rawi tu dhaif hadis tu, maka dengan itu, saya ada lagi 3 minit. Ibnu Salah 800 tahun yang lepas, apa Ibnu Salah kata? Summa inna riwayata bil asanidil muttasila laysa al maqsud bihadha fi asrina, wa kathirun min al a'sar qablahu isbata ma yurwa biha idh la yakhlu isnadun minha an shaykhin la yadri ma yarwih wa la yadbitu ma fi kitabihi dabtan yasluhu li an yu'tamada alayhi fi thubutihi. Innamal maqsud minha ibqa'u silsilatil isnad wallati khussat biha hadhihi al-ummah zadahallahu karamatan. Dia kata summa inna riwayat bil isnadil muttasilah, kemudian riwayat dengan sanad yang muttasil, laisal maqsud fi asrina, tidak lagi menjadi tujuan pada zaman kita. Wa katsiran min al-a'sari qablahu, dan pada kebanyakan zaman sebelumnya. Kerana maksud untuk isbata ma yurwa biha, untuk mensabitkan apa yang diriwayat. Kerana apa? Kerana kita dah ada Sahih Bukhari. Kita tak perlu sanad saya
sampai ke Bukhari, tak perlu. Kerana Sahih Bukhari itu dah diyakini, Sahih Muslim itu telah diyakini, Musnad Ibn Ahmad itu telah diyakini. Maka sanad yang ada hari ini untuk apa? Dia kata tak ada apa melainkan ibqa silsilatul isnad, saja nak bagi ada silsilah isnad saja. Maka dakwaan sebahagian orang mengaji kena ada sanad. Kalau sanad tu maksud daripada dia, tok guru dia yang ada hari ini sampai kepada penghimpun kitab, kalau ambil nama mereka itu, pertama tak boleh cek sebab tak ada dalam jarh wa ta'dil, tak ada tarikh ruwah. Kalau cek nama mereka pun, hadis jadi lemah, jadi palsu. Sebab standard ahli hadis yang mereka kendaki akan gugur orang-orang yang ada pada hari ini. Yang ketiga, tidak ada keperluan lagi sanad tu. Memang kita pergi di India, tradisi di India, sebahagian di Syam, sebahagian juga sampai hari ini. Saya sendiri masih lagi jumpa syekh-syekh ni memang duk ambil sanad lagi. Orang panggil seronok-seronok lah, bagi ada nama. Kita tahu kalau nama kita dimasukkan dalam sanad tu, dhaif lah hadis tu, dan tak perlu pun nama kita, melainkan kita tak yakin Sahih Bukhari tu, melainkan kita tak yakin Sahih Bukhari ada hari ni Sahih Bukhari. Jadi kita terpaksa pergi ambil sanad bagi sambung kepada satu guru yang lain. Maka saya nak dalam ringkas masa yang ringkas ini, nak memahamkan kepada mereka yang mendengar ini, khususnya ramai penuntut di pondok dia, apa tak apa, benda tu boleh ada, tapi jangan klaim itulah penentu sah ataupun taknya ilmu. Kalau tidak, kita semua tak boleh semayang, tak boleh puasa, tak boleh apa, kerana bukan semua orang ada sanad itu. Apabila kita yakin rawahul Bukhari, rawahul Muslim, Sahih Bukhari itu kita yakin, Sahih Muslim kita yakin, kutubus sitah dan kutubus sunan wal masanid kita yakin, hadhihi kutub al-mutadawwilah al-mawjudah amamana al-an, hadhihi manqulah ilayna sahihah min nahiyati nasbihi ila muallifihim, laysa min nahiyati taqimu quwwat al-hadis, la, hadha syai'un akhar. Tapi dari sudut untuk mensabitkan ia kepada penulisnya atau penghimpunnya, maka itu memadai. Dengan ini secara ringkas tujuan sanad. Terima kasih banyak. Saya juga ambil kesempatan ini. Dia punya apa? Mikrofon ni tak antarabangsa lagi. Jadi apabila kita tahu hal ni, mudah-mudahan kita semua dapat menikmati ilmu dengan kadar yang benar. Dan terima kasih banyak kepada, saya ucapkan tahniah kepada KUIPS, terima kasih banyak kepada timbalan menteri yang datang jauh. Saya tahu beliau sibuk, dapat datang ke KUIPS ni satu kurniaan besar pada kita pada hari ini, kan? Dan kita amat berterima kasih, dan kita harap hubungan yang baik antara JAKIM dan juga KUIPS dan juga Negeri Perlis ni. Tahniah juga kepada Datuk Dr. Rektor yang sepanjang pengalaman beliau bertugas di sini memberikan sumbangan yang begitu banyak kepada Negeri Perlis ini. Mungkin saya tak rasa mungkin ini kita harap Datuk Dr. Rektor terus lagi bersama dengan kita. Tapi secara pentadbirannya mungkin selepas ini tak kerap lagi lah dengan kita, pasal mungkin jauh. Jadi kita mengharapkan, kita semua mendoakan kesihatan, kerahmatan Allah berikan kepada Datuk Dr. Rektor kita, dan supaya dapat terus untuk menyumbang kepada ilmu, dan kita mengalu-alukan untuk terus berada di Perlis ini dan setiap mereka pembentang juga. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.